Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis binti Kamarul Rizwan, pemegang nombor matrik C20A1245. Saya akan membentangkan video pembentangan pentaksiran akhir bagi kursus konservasi dan organik. Baiklah, dalam bahagian pengenalan ini, terdapat dua objektif pembentangan yang telah saya lakukan, iaitu mengenal pasti kerosakan yang terdapat pada objek kajian dan mengenal pasti rawatan yang boleh dilakukan ke atas objek kajian. Dari segi latar belakang pula, objek kajian ini dimiliki oleh Puan Nur Azizan binti Muhammad Daud. Pemilik memperolehi bekas ini di sekitar tahun 2003 di Pusat Kraftangan Kuala Kangsar. Bekas ini juga digunakan untuk menyimpan garam masakan. Walau bagaimanapun, bekas garam ini sudah tidak lagi digunakan oleh beliau disebabkan bekas tersebut jatuh ke lantai dan mengalami keretakan dan pecah yang teruk. Kemudian, kepentingan yang terdapat dalam warisan non-organik ini ialah identiti budaya. Warisan seramik non-organik biasanya menjadi satu kebanggaan kepada sesebuah masyarakat. Dengan memelihara warisan ini, kita dapat mengekalkan identiti budaya dan juga menghormati nenek moyang kita. Kepentingan yang kedua pula ialah pemeliharaan sejarah. Objek warisan non-organik biasanya mempunyai nilai sejarah yang tinggi yang boleh diceritakan dalam budaya, teknologi dan seni masa lalu. Oleh itu, dengan menjaga dan memelihara warisan ini, kita memastikan ilmu dan kekayaan sejarah ini dipelihara untuk generasi akan datang. Oleh itu, objek non-organik yang dipilih sebagai fokus kajian dalam pembentangan ini ialah seramik bekas garam. Seterusnya, kita beralih pada bahagian masalah kerosakan. Antara kerosakan objek non-organik secara umum ialah berlakunya pecah. Barangan seperti kaca dan porselin boleh pecah dengan mudah jika terjatuh atau tertakluk kepada daya luar. Kerosakan kedua pula ialah kerosakan haba. Objek yang diperbuat daripada bahan tidak tahan haba mungkin cair atau rosak akibat daripada pendedahan kepada haba yang berlebihan. Kemudian, kerosakan spesifik yang terdapat pada objek kajian non-organik yang dipilih ialah kesan berlubang, kesan kotoran dan kesan retak dan pecah. Dalam metodologi kajian pula terdapat proses pengumpulan data. Ini adalah langkah pertama sebelum memulakan rawatan konservasi, iaitu pengumpulan data dengan melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap objek terlebih dahulu. Kemudian, membuat laporan awal berkaitan keadaan objek, pengumpulan sumber, pendokumentasian, rawatan yang dicadangkan dan lain-lain lagi. Seterusnya, alatan dan bahan yang bersesuaian digunakan dalam merawat objek ialah air bateri, gam clear epoxy, putih kapas, sarung tangan dan pisau surgery. Setelah itu, teknik rawatan konservasi yang dijalankan terdiri daripada 4 proses, iaitu proses pembersihan ke atas permukaan objek yang terdapat kesan kotoran degil. Proses kedua ialah proses menampal bagi menyamur kepingan objek yang telah pecah sehingga dapat menjadi seperti rupa asal. Proses ketiga ialah proses pengeringan di mana objek akan dibiarkan selama 24 jam untuk kering dan mengukuhkan lagi kualitinya. Proses terakhir ialah proses kemasan, iaitu membuang lebihan gam supaya ia nampak kelihatan lebih kemas. Dalam bahagian analisis dan penemuan pula didapati bahawa terdapat kesan lubang pada objek akibat daripada kesan fizikal seperti berlaku hentaman yang kuat sehingga serpihannya pecah dan hilang. Kedua ialah terdapat kesan kotoran yang berlaku disebabkan kesan persekitaran habuk. Dan yang ketiga ialah terdapat kesan retakan yang teruk sehingga menyebabkan objek pecah berderai. Oleh itu, antara cadangan bagi menangani masalah kerosakan artifak secara saintifik dan sistematik ialah melakukan penilaian dan dokumentasi secara menyeluruh untuk mengenal pasti sebarang kerosakan yang berlaku. Cadangan yang kedua pula ialah membuat rundingan pakar yang terdiri daripada profesional dalam pemeliharaan, arkeologi, seni dan pakar lain yang berkaitan. Pasukan ini haruslah mempunyai pengetahuan dan pengalaman memulihkan objek seni dan artifak. Dan cadangan yang ketiga pula ialah membuat pemantauan secara lanjutan untuk memastikan kualiti dan pemulihan dalam mengenal pasti masalah baru.
Walau bagaimanapun, terdapat juga cadangan dalam pemeliharaan konservasi warisan non-organik bagi mengekalkan dan memelihara warisan tersebut. Antaranya ialah penyelenggaraan secara rutin untuk mengekalkan asal dan keadaan artefak. Ia termasuk pembersihan tetap, pengendalian yang teliti dan pemantauan kualiti persekitaran. Penyelenggaraan tetap boleh bantu mencegah pengumpulan kotoran, kerosakan mekanikal dan kerosakan lain yang berlaku dari semasa ke semasa. Cadangan yang kedua pula ialah ketetapan dalam restorasi dengan membangunkan pelan restorasi secara terperinci dan menggunakan pakar. Proses pemulihan boleh dijalankan secara berhati-hati mengikut prinsip pemeliharaan, dan ia juga dapat mengurangkan risiko kerosakan atau kehilangan nilai sejarah objek. Oleh itu, saya dapat menyimpulkan bahawa kepentingan dalam warisan non-organik bagi generasi akan datang bukan sahaja bermaksud memelihara objek fizikal, malah mengekalkan nilai, tradisi dan identiti. Perkara ini juga merupakan tanggungjawab kolektif untuk memastikan warisan ini berharga, dapat diwarisi dan dinikmati oleh generasi akan datang. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.